Okey, baiklah pelajar-pelajar, kita akan teruskan pembelajaran kita dalam tajuk set dan kita telah sampai ke tajuk subset. Dan sebelum kita meneruskan dengan latihan tajuk ni, kita lihat dulu situasi ataupun subset ini dalam kehidupan seharian kita. Pertama sekali kita lihat di sini, ada dua kedai makan, belum diletakkan nama lagi. Jadi saya akan letakkan nama dia. Okey, ini contohlah nama bunga, kedai bunga. Bunga. Kedai makan bunga. Contohlah. Okey, dan kedai yang kedua ni namanya Maju. Okey. Maju. Okay. Dua kedai ni biasanya kalau kedai makan ni kita akan bandingkan lah. Sama ada dari segi kebersihan ke, dari segi corak hiasan ke, dari segi layanan ke. Tapi pada kali ini untuk kita belajar tentang subset, kita bandingkan menu yang ada. Sebenarnya kalau kita pergi restoran, menu dia satu buku lah. Ni contoh sahaja. Contoh okay, kedai bunga ni dia ada berapa menu dia? 1, 2, 3, 4. 4 menu dia. Kalau kita boleh lihat di sini, bawal goreng, tom yum campur, kailan ikan masin dan juga ABC. Manakala kedai Maju pula, restoran Maju lah, dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Kailan ikan masin, bawal goreng, ABC, nasi lemak dan juga tom yum campur. Okey, dalam tajuk subset ni kita bandingkan bilangan dan juga benda yang sama, unsurnya. So kita cuba buat perbandingan dan kita potong. Tengok bawal goreng, kita cari persamaan sini ada bawal goreng, sini ada bawal goreng. Sini ada tom yum campur, sini ada tom yum campur. Sini ada kailan ikan masin, sini juga ada kailan ikan masin. Di sini ada ABC, sini ada ABC. Boleh kita potong lagi? Dah tak boleh. Jadi, bila kita potong ataupun kita buat perbandingan, kita boleh buat kesimpulan bahawa semua menu yang ada pada kedai bunga juga ada pada kedai Maju. Tetapi, yang Maju ni ada lebihan lagi menu kat situ. Okey, kita perhatikan betul-betul. Bila berlaku situasi macam ni, saya ulang balik, situasi apa? Situasi di mana bila kita buat perbandingan, sebahagian, salah satu bahagian ni kita potong habis, sebahagian lagi ada balance-nya. Apa balance-nya kat sini? Bezanya nasi lemak. Faham situasi tu? Buat perbezaan, salah satu dah habis kita potong, satu bahagian lagi ada lebihan. So situasi ni kita namakan sebagai subset. Seterusnya kita nak tulis, macam mana kita nak tulis subset ni? Caranya, B ni kita wakilkan sebagai B, bunga M sebagai Maju. Simbol subset ni sama ada macam ni atau macam ni. Untuk lagi tepat kita rujuk buku teks lah. Lebih kurang macam tu lah. Sama ada yang ni ataupun yang ni, bergantung kepada, ni mulut buaya. Mulut buaya ni dia akan menghadap atau menghala ke arah set yang mana bilangannya lebih. Yang ni ada 4, yang ni ada 1, 2, 3, 4, 5. So dia akan menghadap ke arah M. Cara baca dia kita kena start, kalau ni buaya lah katakan macam ni. Kita kena start di belakang ni, bukan di depan. Ataupun kita mula pada set yang dipotong habis ni. Set yang mana semua unsurnya dipotong habis ni, kita baca kat sini dulu. B, B dengan M tu kita tengok balik. B subset kepada M. Tu bacaan dia. B subset kepada M. Ataupun semua unsur yang ada pada B juga ada pada M. Saya ulang balik, mulut buaya tadi akan menghadap kepada set yang memiliki unsur yang lebih. Dan bila kita nak baca, kita bermula dengan set yang dipotong habis ni. Ataupun set yang kurang unsur-unsurnya. Okey, jelas Okey, baik. Kita pergi kepada contoh yang kedua. Contoh yang kedua, di mana dua orang lelaki ni. Ni contoh saja, tidak ada kaitan dengan mana-mana. Contoh satu orang wanita, dia nak pilih sama ada Kamal atau Salim. Dia nak pilih. Biasanya pemilihan dibuat ni berdasarkan ciri-ciri
atau sifat-sifat yang ada pada seorang lelaki lah. Okay, kita tengok Kamal dulu. Dia pun balik, dia tengok Kamal dulu macam mana. Biasanya kalau kita nak tahu sifat, jangan tanya pada Kamal, tanya pada kawan Kamal. Okay, Kamal ni seorang yang pandai, educated lah. Selain daripada tu, Kamal juga seorang yang kaya. Dan Kamal juga adalah seorang yang sabar. Okay, sabar Sabar lagi, dia seorang yang pemaaf. Okay. Sabar, kaya, pemaaf. Satu lagi, Kamal ni seorang yang kacak. Okey, dia dah dapat dah. Bila dia selidik, dia tanya kawan-kawan dia, dia dapat dah sifat-sifat unggul yang ada pada Kamal ni. Kacak, pandai, pemaaf dan sebagainya. Kemudian dia pula cari pula apa kelebihan Salim ni. Jadi dia cari, dia cuba tanya kawan-kawan Salim ni, dia dapati Salim ni juga seorang yang kaya. Dia juga pandai dan dia juga seorang yang kacak. Okey, so jadi wanita tadi yang nak pilih tadi, dia mula buat perbandingan. Cuba kita buat macam tadi. Bila kita buat perbandingan, kita potong ciri-ciri yang sama. Kita ambil pen kita. Pandai, kacak, kaya. Boleh lagi tak kita buat potong? Tak boleh, sebab salah satu bahagian ni dah habis dipotong. Manakala satu bahagian lagi ada lebih. 1, 2. Lebih berapa tak kisahlah. So berlaku sekali lagi situasi sebagaimana yang tadi. So situasi ni kita namakan dia sebagai subset. So nak tulis dalam ayat matematik, kita kena tulis Kamal sebagai K, Salim sebagai S. Keadaan subset kan? Maksudnya mulut buaya kan? Mulut buaya menghadap ke arah S ataupun ke arah K. Pastinya ke arah K. Kenapa ke arah K? Sebab K ni lebih banyak. Dan nak baca dia, kita kena baca bermula daripada S. Bermula daripada Salim tadi. S subset kepada K. Ataupun semua unsur yang ada pada Salim juga pada K. Senang cerita, bila berlaku situasi macam ni, okey, kita letakkan K dengan S mewakili setiap kumpulan. Kemudian mulut buaya ni dia akan menghadap ke arah K sebab K lebih banyak unsurnya. Dan cara bacanya mula daripada S, belakang mulut buaya. S subset kepada K. Okey, last sekali kita akan tunjukkan contoh di mana bukan subset. Kita padam sikit, ambil ruang sikit je. Okay, contoh bukan subset macam mana. Ini A 1, 2, 3. B 1, 3, 5, 7, 8. Okey, kita buat perbandingan. Kita cuba potong macam tadi juga. 1, 3. Habis. A ada baki, B juga ada baki. Kedua-dua pihak ada baki. Tak sama macam tadi. Kalau yang tadi, bila kita buat perbandingan, salah satu dipotong habis, satu bahagian lagi ada balance. Tapi yang ni, dua-dua ada balance. So, situasi ni kita namakan sebagai bukan subset. Cara nak tulis sama juga. A, B. Okay, mulut buaya pandang ke mana? B ke A? Pasti dia akan pandang ke B. Okay, situasi ni subset ke tak? Tak subset kan? So, kita buat macam ni. So, kita boleh buat kesimpulan bahawa A bukan subset kepada B. Ataupun, bukan semua unsur A ni berada dalam B. Faham Faham betul-betul situasi ni. Situasi subset tadi adalah kedai makan dengan pemilihan lelaki tadi. Dan contoh bukan subset adalah contoh ini. Bila kita buat perbandingan, kita potong. Yang pertama ada balance, yang kedua juga ada balance. So, fahamkan betul-betul situasi ini sebelum kita menjawab soalan-soalan latihan pada video yang berikutnya. Diharap ini dapat memberi manfaat kepada kamu dan kamu dapat sampaikan kepada rakan-rakan yang lain
supaya ilmu yang kita belajar ini bukan sahaja berguna untuk diri kita, bahkan kita dapat gunakan untuk membantu rakan-rakan kita yang lain. Sekian.